Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini dapat bersama-sama sekali lagi insya-Allah dalam siri tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan mentadabbur daripada Al-Quran muka surat 150 insya-Allah. Muka surat yang ke-150, dan kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 158 sehingga ayat 165 insya-Allah. Muka surat ayat 158 sehingga ayat 165 daripada surah Al-An'am. Dan hari ini insya-Allah kita sebenarnya berada di muka surat yang terakhir daripada surah Al-An'am. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa untuk peringatan kembali, surah Al-An'am ni adalah merupakan surah Makkiyah yang pertama yang diturunkan, yang ada di dalam senarai yang kita kata turutan mushaf. Kita tolak surah Al-Fatihah kerana dia hanya satu muka saja. Tetapi surah Al-An'am ni daripada yang panjang, maknanya selepas daripada Al-Baqarah, selepas daripada Al-Imran, selepas daripada An-Nisa, selepas daripada Al-Ma'idah, kita masuk surah yang panjang yang pertama sekali, iaitu surah Makkiyah yang pertama, yang panjang. Dan yang kedua, perkara yang cantik insya-Allah yang kita selalu ingat insya-Allah, iaitu surah Al-An'am ni adalah surah yang turunnya sekaligus. Dia tidak turun walaupun dia panjang, walaupun kita kata 165 muka surat 165 ayat, tapi turunnya sekaligus. Jadi ini adalah satu kehebatan surah Al-An'am ni. Dan turunnya pula dikatakan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni beberapa kali, iaitu turunnya adalah sekaligus, dan turunnya pula pada ketika saat-saat akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpindah ke Madinah, iaitu selepas daripada 13 tahun. Tetapi iaitu tahun yang ke-12 dikatakan turunnya surah ini untuk seolah-olahnya seperti menyimpulkan apa yang berlaku di Mekah, apa yang berlaku, apa alasan-alasan orang-orang kafir ni menolak Islam, orang-orang musyrik ni tolak Islam, apa yang mereka tak nak percaya, apa dia cadangan-cadangan mereka lah. Kononnya kalau Nabi buat macam ni, kalau Nabi buat macam ni, kalau Muhammad dapat ni, kami akan beriman. Tapi Allah Subhanahu Taala bongkarkan semua. Itu adalah merupakan alasan-alasan mereka, sebenarnya mereka tidak mahu beriman. Jadi dalam muka surat ini kita akan tengokkan bahawa ini perkara yang hampir sama Allah Ta'ala sebut lagi kan, bahawa kalau seolah-olahnya berkata macam ni lah, kalau kamu tak nak terima sudahlah. Sekarang ni seolah-olahnya macam tu kan. Sekarang aku dah ada lah, Allah SWT dah ada plan dia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah 12 tahun lebih dah kamu ni tak nak beriman juga dengan macam-macam alasan. Jadi Allah SWT pun menceritakan akhirnya beginilah yang akan berlaku kan. Apa pada tahun yang ke-12 Nabi masih tak tahu kan apa yang akan berlaku kan. Tetapi bagi kita sekarang ni, kita dah tahu selepas daripada turunnya surah ini, maka selepas daripada tu maka mulalah berlakunya tahap-tahap, step-step untuk hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-sama insya-Allah muka surat yang terakhir daripada surah Al-An'am pada kali ini. Insya-Allah siapa yang ada bersamanya kemudahan untuk membuka mushaf, silakan buka mushaf hari ini. Muka surat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira kulin taziru inna muntazirun. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada hari ini iaitu ayat 158 iaitu yang terpapar di sini yang ada di sini, yang saya baca tadi, ialah seolah-olah memang kita rasai kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberitahu, maknanya mereka ni tak nak beriman. Allah Taala kata hal, adakah
Adakah mereka ini yang zuruna? Yang zuru ni iaitu dalam maknanya yang taziruna. Mereka ni menunggu maksudnya. Adakah mereka, bukan maknanya melihat, maknanya melihat, tapi maksudnya ialah mereka ni menunggu. Adakah mereka ini, iaitu orang-orang kafir ni, orang yang tak nak beriman juga selepas 12 tahun ni, adakah mereka ni masih nak menunggu illa an ta'tiyahumul malaikatu, iaitu datangnya malaikat kepada mereka, iaitu datang malaikat ni buat apa? Iaitu datang untuk mencabut nyawa mereka lah. Gitu maknanya kan. Adakah maknanya nak tunggu mati dulu? Gitu. Tak nak beriman, nak tunggu mati dulu. Macam tu. Tu yang pertama, an ta'tiyahumul malaikatu. Ada dua bacaan sini, ta'tiyahumul malaikah, ataupun ada juga bacaan qiraatnya ya'tiyahumul malaikah. Okey. Tu yang pertama mereka nak tunggu mati dulu, Allah Taala kata, ataupun ya'tiya rabbuk. Ya'tiya rabbuk ni maknanya datang Tuhan kamu. Apa maksud datang Tuhan kamu? Maksudnya ialah datangnya azab daripada Tuhan kamu. Maknanya kamu ni nak beriman, kamu ni tak nak beriman, sehingga datang malaikat nak cabut nyawa kamu dulu, ataupun sehingga Allah Ta'ala akan bawa datang kepada kamu ni azab. Maknanya datang azab baru nak beriman. Atau Allah Ta'ala kata kan, ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun kamu ni nak tunggu apa? Ya'ti ayat rabbik ni, iaitu kalau ikut terjemahan datangnya tanda-tanda daripada Tuhan kamu. Yang tadi datangnya Tuhan kamu, ya'ti rabbuk tu datangnya azab daripada Tuhan kamu. Atau sini, ataupun datang ba'du ayati rabbik, artinya datang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Ataupun ba'du ayat tanda-tanda kiamat secara umum tu secara umum. Kemudian Allah SWT, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Allah Ta'ala kata, kalau dah datang ya'ti yauma, pada hari datangnya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, setengah-setengah daripada tanda. Apa setengah-setengah daripada tanda ni? Maknanya tanda kiamat ni banyak, tapi ada sebahagian daripada tanda-tanda kiamat ni, kalau dia datang sahaja, Allah Ta'ala kata, la yanfa'u nafsan imanuha. Pada masa itu tak akan ada faedah lagi imannya. Kalau orang tu tak beriman sebelum daripada itu, tiba-tiba bila dah datang setengah-setengah daripada tanda ni, menurut daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maksud setengah-setengah ayat ni ialah setengah-setengah tanda kiamat ni ialah apa? Iaitu yang akan berlaku, yang mana kau dah datang ni, maka tak akan diterima lagi kita kata istighfar ke, baru nak beriman ke, iaitu apa? Iaitu naik matahari daripada sebelah barat. Itu dia diterjemahkan, difahamkan, ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin pun ada hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Iaitu hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu sangat kuat, iaitu apa? Tak akan diterima iman seseorang yang tidak beriman apabila matahari dah naik daripada sebelah barat. Ba'du ayati rabbik ini, ba'du ayati rabbik. Kemudian Allah SWT kata, lam takum amanat min qabl, yang mana sebelum daripada tu mereka tak beriman, tapi bila dah datang perkara itu barulah mereka nak beriman. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, au kasabat fi imaniha khaira, ataupun mereka ni buat satu benda kebaikan. Maknanya maksud ayat ni ialah apa? Iaitu mereka ni nak bertaubat maksudnya. Maknanya bukan makna tak beriman, tapi baru nak bertaubat. Dulu tak nak buat amalan baik, tapi bila dah tak wujud tanda-tanda tu, sebahagian daripada tanda-tanda kiamat tu, barulah mereka ni nak bertaubat. Jadi pada masa tu Allah Ta'ala tak terima taubat. Jadi Allah Ta'ala tak terima taubat, dan Allah Ta'ala tak terima iman kalau orang tu tak beriman sebelum daripada tu. Ni semua Allah Ta'ala kita jaga. Kamu nak tunggu tu ke? Kamu nak tunggu macam tu ke? Kamu nak tunggu macam tu ke? Macam-macam benda Allah SWT sebut sini kan. Kulin taziru. Kata orang, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, orang-orang yang tak nak beriman ni, kulin taziru, tunggulah, tunggu. Inna muntazirun. Kami pun tunggu. Kita sama-sama tunggu. Tak apa. Kalau kamu tak nak beriman, sudah. Itu maksud dia kan. Jadi ayat ni macam penegasan lah. Penegasan akhir kita tengok kan. Kalau kamu dah tak nak beriman, dah berapa lama dah? Dah 12 tahun. Aku dah cerita macam-macam dah. Kamu nak tunggu apa lagi? Nak tunggu mati ke? Nak tunggu ni ke? Nak tunggu ni? Macam-macam Allah Ta'ala kata sebut sini. Tunggulah, tak apa. Kita sama-sama tunggu. Itulah maksud dia kan. Ayat tu ayat 158. Kita tengok seterusnya. Ayat 159. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan orang-orang yang farraqu, memecah-mecahkan.
Memecah-mecahkan di sini maksudnya ialah memisah-misahkan agama. Ada yang mereka ambil, ada yang mereka tolak. Itu kata tafsir Jalalain. Iaitu ayat ini umum, walaupun asalnya ialah turunnya dikatakan oleh ulama-ulama seperti ulama tafsir kata adalah untuk menunjukkan kepada orang Yahudi dan juga Kristian. Sebab mereka ni memisah-misahkan. Ada mereka ambil, ada mereka tak ambil. Tengokkan orang Yahudi, itulah perangai mereka kan. Apa yang mereka setuju mereka ambil, apa yang mereka tak setuju mereka tak ambil. Cerita pasal Muhammad, tentang Muhammad, sifat Muhammad mereka tak terima. Tapi apa yang baik untuk mereka konon-kononnya lah mereka akan terima. Jadi sebab itulah sebahagian daripada kitab Taurat tu mereka padamkan. Begitu juga yang berlaku kepada orang Kristian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini sebutkan sini kan. Itu nama dia farraqu dinahum. Orang-orang yang memecah-mecahkan agama dia. Ada mereka ambil, ada mereka tak ambil. Jadi ayat ni kita katakan walaupun asalnya adalah dikatakan turunnya kepada orang Yahudi dan juga Kristian sebagaimana menurut sebahagian daripada ulama tafsir, tapi di zaman moden ni kita tengok kan, iaitu apa yang berlaku kepada orang Islam sendiri kan, iaitu mereka memisah-misahkan agama. Ada benda yang mereka ambil dalam agama ni, ada mereka yang tolak. Mereka apa perkara yang menguntungkan mereka ambil, perkara yang tak menguntungkan mereka tolak. Tengok kan, itu nama dia secularism ke, ikut cara orang-orang yang tidak beriman kan. Orang barat, orang yang tidak beriman, orang Yahudi dan dah orang Kristian yang memisah-misahkan agama. Jadi orang Islam akhirnya ambil juga perangai macam ni. Ada juga perangai macam ni, iaitu apa? Farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lalu mereka pun jadi syi'a. Syi'a ni maknanya bukan syiah, tapi jadi kelompok-kelompok. Berpecah-pecah lah. Jadi ada kelompok ni, ada kelompok ni, ada macam-macam lah. Berkelompok-kelompok pula kan. Jadi dalam Yahudi pun ada kelompok-kelompok, dalam Kristian pun ada kelompok-kelompok. Jadi orang Islam pun nak berpecah juga. Itulah yang Nabi SAW katakan dalam hadis ni kan. Umat aku pun akan berpecah juga kan. Macam-macam kan. Wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah SWT kata lasta minhum fi syai'. Kamu tak ada kaitan dengan mereka ni. Gitulah maknanya kan. Jadi maknanya jangan jangan hirau lah mereka. Itu maksud dia. Jangan hirau. Kata dalam tafsir jalan lain dia kata lasta minhum fi syai', kamu jangan hirau mereka ni, apa yang nak berlaku ni kan. Jangan kira mereka ni. Makna kita lah, kalau zaman moden ni, zaman sekarang ni kan, kalau ada kelompok-kelompok yang tak nak ikut Islam betul-betul, tak nak ikut, jadi janganlah mereka ni ter-affected pula kepada kita kan. Kita jadi confused, kita jadi apa kan. Kita yang berpegang kepada benda yang betul ni, pegang kepada benda yang betul. Lasta minhum fi syai'. Kemudian innama amruhum ilallah. Kita serahkan benda ni kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata amruhum ilallah. Masalah mereka itu serahlah pada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Nanti pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan beritahu, akan bongkar. Yunabbi'uhum, memberitahu maknanya, menceritakan kepada mereka bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala akan buka semua. Jangan risau maknanya. Apa yang mereka salah tu, walaupun atas dunia nampak macam betul macam okey sebab apa orang kata semua betul, tapi Allah SWT kata yunabbi'uhum, nanti bima kanu yaf'alun, apa yang mereka lakukan tu Allah Subhanahu Wa Taala akan kanu yaf'alun, akan Allah Taala yunabbi'uhum, Allah Taala akan bongkarkan, akan ceritakan. Ayat 160 insya-Allah. Ayat 160. Man jaa'a bil hasanah. Kemudian Allah Taala kata sekarang ni, tengok kan, Allah Taala sebut kan ni di hujung-hujung peringkat Mekah ni, Allah Taala nak beritahu siapa-siapa yang buat baik, maknanya sayang Allah Subhanahu Taala ni kepada hamba-hamba dia, kepada kita semua Allah Taala kata apa kan, man jaa, siapa yang datang dengan bil hasanah. Bil hasanah, kalau ikut dalam tafsir jalan lain dia kata ialah maknanya hasanah sini maksudnya adalah orang yang menerima Islam. Man jaa bil hasanah. Tapi ayat ni adalah lebih general lah kita katakan, iaitu apa saja kebaikan, sama ada kebaikan Islam ke, tapi yang utama situ hasanah sini, kata tafsir jalan lain ialah la ilaha illallah, iaitu siapa yang menerima Islam. Jadi siapa-siapa yang menerima Islam, siapa-siapa yang buat apa-apa kebaikan saja, Allah SWT kata falahu, Allah Ta'ala falahu asyru amsalihah. Tengok kan, 10 kali ganda. Maknanya 10 kali ganda ni bukan makna kata-kata ulama', tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran ni kan. Allah Taala kata falahu asyru amsalihah. Dia dapat 10 kali ganda. Tengok kan, limpahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengok kan, walaupun dah dilempahkan macam tu 10 kali ganda, 700 kali ganda dan sebagainya, dan kadang-kadang tu setengah Allah yudha'ifu liman yasha, Allah Taala boleh beri setakat mana berganda-ganda pun ikut kehendak dia. Tapi masih ramai lagi orang yang masuk neraka kan. Tengok kan, kenapa benda ni berlaku? Nak tunjukkan bahawa betapa jauhnya manusia ni daripada Allah SWT. Sehingga kalau beri banyak pun, dah ganda-ganda pun,
Tak boleh lawan juga maksiat yang dia buat tu. Banyak juga maksiat tu. Jadi Allah SWT kata, tengok kan, falahu ashru amsalihha wa man jaa bis-sayyi'ati, tetapi siapa yang buat jahat pula kan, jaa bis-sayyi'ati ni, bis-sayyi'ati, sayyi'ati ni makna jahat, lawan daripada hasanah kan. Kalau hasanah ni dapat 10, tapi siapa yang buat kejahatan, fala yujza, Allah Taala kata, illa, dia tidak dibalas illa mislaha, kecuali sama dengan dia kan. Sama macam tu ni makna dia akan dapat satu saja kan. Maknanya buat salah satu dapat satu saja, tapi buat kebaikan dapat 10. Tengok kan, beza kata, maknanya 10 kali ganda kan. Paling kurang tu paling kurang kan. Tapi Allah Ta'ala kata, tengok kan, wahum la yuzlamun, mereka ni tak akan dizalimi. Maksud dizalimi ni kan, maksudnya tidak akan dikurangi. Kalau Allah Ta'ala kata 10 Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala tak adalah tertinggal-tinggal kata kan, oh dia ni ada terbuat baik tapi Allah tak tertinggal. Tak, la yuzlamun, tidak akan yuzlamun, dalam tafsir kata la, tidak akan dikurangi. Maknanya dikurangi daripada amalan dia. Maknanya kalau dia buat jahat akan dituliskan satu, tapi apabila dia buat baik dia akan dapat 10. Nampak tu kan, itu maknanya la yuzlamun, dia tak akan dianiaya. Maksudnya kita kata dianiaya dari segi pembalasan tu. Seterusnya ayat 161, kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang tu, orang-orang semua yang tak nak terima Islam tu, katakan kepada mereka, innani hadani rabbi, aku ni diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhanku tunjukkan aku dah. Hadani rabbi ila siratim mustaqim, ke mana? Ke jalan yang lurus. Allah Taala dah tunjuk kepada aku jalan yang lurus, iaitu dinan qiyama. Dinan qiyama, qiyama tu maknanya mustaqim, maknanya iaitu agama yang qiyama, yang mustaqim, millata Ibrahim hanifa, iaitu agama yang sama yang kamu semua dakwa tu, iaitu agama Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi mendakwa bahawa mereka ni ikutlah Nabi Ibrahim juga, tengok sekarang kalau orang musyrik Mekah tu kan, orang Arab tu mereka kata mereka ikut Nabi Ibrahim. Sekarang ni aku yang sebenarnya Nabi Ibrahim ni. Inilah dia kan, siratin mustaqimin, dinan qiyamah, dinan qiyamah, agama yang lurus ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak adalah Ibrahim itu orang-orang musyrik macam kamu ni. Maknanya kamu ni tak betul, kamu ni tak tahulah ambil daripada mana kan, ambil daripada pemikiran kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta maaf, tolak satu sini. Jadi ini cerita pasal Nabi Ibrahim kan. Jadi maknanya Nabi kita SAW ceritakan bahawa apa yang aku ni adalah aku yang betul. Kemudian aku ni ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang betul. Jalan aku ni inilah jalan yang Ibrahim sebenarnya, yang kamu dakwa tu kan. Tak ada jalan lain dah. Dia ni bukan musyrik macam kamu tu. Gitu. Kemudian ayat 162, kul inna solati wa nusuki, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, kemudian hidupku, kemudian matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat 162 ni, dia merangkum, kita baca selalu kan, dalam kita nak solat, dalam mana masa kita iftitah tu kan, doa iftitah tu kita baca ayat kul inna solati. Kita pun kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa maksud dia ni? Maksud di sini kan kita tengok ni, dalam ayat ni, dalam perkataan ni sebenarnya dia dah membezakan, nampak tu, iaitu apa yang pertama Allah Ta'ala kata, sesungguhnya solatku ni lah yang aku nak solat ni. Solatku maknanya menghadapnya aku Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nusuki, ada perkataan nusuki. Nusuki ni dia lain. Kalau ikut dalam terjemahan, kadang-kadang tu ada setengah dia kata nusuki tu ibadatku. Ini confuse sikit lah kita katakan. Sebab itulah ada ulama yang telah cuba menjelaskan apa maksud ibadat sebenarnya. Ibadat ini bukanlah apa yang kita faham. Setengah-setengah orang faham sekarang ni, pada hari ni, dia kata ibadat tu ialah apa? Tu ibadat tu sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu ibadat. Tu bukan ibadat. Itu bukan ibadat, maksudnya bukanlah itu saja ibadat. Itu adalah nama dia ibadat khusus, ataupun dalam bahasa yang betul ni sini ialah nusuki. Itu nama dia nusuki. Jadi nusuki itu apa? Iaitu ibadat khusus yang Allah SWT ajar kita, sembahyangnya, puasanya, zakatnya. Cuma di sini Allah Ta'ala sebut sembahyang ni macam khusus kan. Kalau ikutnya solatku ni dah masuk dalam nusuki.
Tapi kenapa? Kerana kepentingan ulama kata, kerana besarnya solat ni. Tengok kan, solat kita buat setiap hari, zakat kita tak buat setiap hari kan, puasa kita tak buat setiap hari, haji kita tak buat setiap hari. Haji sekali hidup, sekali saja yang wajibnya. Puasa setiap tahun, sebulan setiap tahun. Kemudian zakat setiap tahun sekali je kita buat. Kemudian ini sembahyang 5 kali satu hari kita buat. Nak tunjukkan besarnya solat ni, besarnya solat. Jadi oleh kerana itulah maka solat ni kalau ikutnya lah masuk dalam nusuki. Jadi apa dia nusuki ni? Nusuki ialah satu ibadat, satu perkara yang Allah, satu ibadat, satu bentuk ibadat yang Allah SWT ajar kita kena buat tu mesti dengan ikut caranya. Ada cara dia, ada rukun dia, ada syarat dia dan sebagainya kan. Dengan teliti, dengan makna sedikit pun lari dah batal. Tengok sembahyang kita kan. Kalau seorang perempuan sembahyang ada rambut satu sini, batal sembahyang dia kan. Kalau dia tahu rambut dia. Tengok kan, walaupun selai rambut, kalau kita kira apa sangat selai rambut pun, sembahyang pun dalam gelap kan, seorang-seorang diri tengah malam kan, sembahyang tahajud contohnya kan, lampu tutup, bukan nampak pun, tapi keluar rambut kata, dan dia tahu rambut tu keluar, batal tak? Batal lah kalau dia tahu. Kalau dia kata tak apalah, satu je, tak, batal juga. Tengok kan betapa telitinya dalam solat kita kan, kita ikut perintah Allah SWT. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan zakat kan, kita amat-amat teliti. Tapi ada lagi perkara lain kan, yang kita panggil dia ibadat ibadat umum. Apa dia? Ni mahya, iaitu kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Jadi artinya bila gabungkan semua ni dalam ayat ni, adalah ayat 162 ni, kita akan tengok apa? Bahawa sesungguhnya hidup kita ni dari permulaan kita lahir sampailah kepada kita mati, kita tak boleh lari daripada hanyalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau ada ibadat untuk Allah, tapi bila hidup bukan untuk Allah, ikutlah kan politiknya, ekonominya, sosialnya, kita ikut suka hati kita, nak buat suka hati kita kan. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kita dah cakap dah ni, mahya ya, hidup aku dan mati aku. Maknanya demi apa aku buat, aku mati aku ke hidup aku ke, kerana Allah SWT saja, bukan kerana lain. Okey, jadi ayat 162 sangat-sangatlah kan sebenarnya ialah mengubah persepsi hidup kita kan. Sebab jadi Allah SWT ajar sini kul, katakan wahai Muhammad, inilah ajaran dia yang betul, inilah dia, aku sekarang menyerahkan diri kepada Allah, tak sebagaimana kamu semua wahai orang musyrik, tak sebagaimana semua orang-orang yang tidak bertuhan dan sebagainya kan. Aku adalah lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarikalah, tidak ada syirik untuknya, untuk Allah. Maknanya tak boleh bahagi-bahagikan masa ke, time ke, luar masjid, dalam masjid ke, atas tikus sembahyang, di luar tikus sembahyang ke, di dalam Masjidil Haram untuk haji dan luar Masjidil Haram ke, apa lagi, masa bulan Ramadan, tak bulan Ramadan ke. Bagi kita tak ada syirik. Semuanya adalah la syarikalah, la syarikalah, gitu kan. Kemudian wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan begitulah aku disuruh. Beritahu kepada orang-orang manusia ni, kalau kita sekarang ni kan, kalau kita nak jadi Islam, maka kita ni kena clear benda ni kan, iaitu kita ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada syirik, dan begitulah aku disuruh wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang awal menjadi muslim. Sini bukanlah maksudnya kalau dalam sembahyang kita tak bacalah macam ni kan, kita tak baca aku ni awal, kita ni bukan awal lah kan, ada orang lain Islam sebenarnya, tapi ini adalah yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam sembahyang kita akan baca wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, bukan awal lah. Awal ni maknanya Nabi Muhammad tu orang yang pertama sekali yang menjadi muslim daripada kalangan orang-orang di Mekah tu. Tapi kalau Nabi Ibrahim, dialah yang pertama kan. Kalau Nabi Adam, dialah orang yang pertama, gitu kan. Seterusnya Allah SWT sebut kan dalam ayat 164 kita tengok ayat 164. Kul aghairallahi abghi rabban, adakah aku ni boleh cari, adakah aku ni akan cari selain daripada Allah sebagai rabban, sebagai Tuhan. Rabban sini ulama tafsir jalan lain dia kata ilahan. Makna dia kalau dia dah rabban, maka takkanlah aku nak sembah selain daripada dia. Adakah aku nak ikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok dia kata kan. Jadi dia kata wa huwa rabbu kulli syai', sedangkan dia adalah rabbu kulli syai'. Semua benda mengharapkan pada dia, semua menghadapkan kepada dia, semua tu menyembah dia, semua dia tunduk kepada dia kan.
Tengok kan langit, bumi, apa semua, bukit, bukau, sungai, apa ni kan, laut, kan, tasik, semua, binatang-binatang, semua tu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi manusia dan jin juga yang ada masalah sikit, ada yang tak nak tunduk ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, Allah Taala kata, "Qul aghairallah abghi rabban," aku nak cari selain daripada Allah ke, aku nak ambil selain daripada Allah ke jadi Tuhan, jadi sembahan, sedangkan dia adalah merupakan sembahan kepada segala sesuatu. Wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tapi siapa-siapa yang buat jahat, Allah Taala kata, wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Siapa yang buat dosa itu nafsin tu, illa 'alaiha, kullu nafsin tu, semua benda tu adalah ke atasnya. Maknanya dia lah tanggungjawab. Maknanya sekarang ni Nabi nak beritahu lah kepada kamu semua kan. Maknanya bila kita dah sampaikan Islam kepada manusia, kalau dia tak nak beriman juga, tu terpulang pada awak lah tanggung. Gitu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Apabila aku dah sampaikan tanggungjawab aku, maka seseorang tu tak akan bertanggungjawab di atas dosa orang lain. Sekarang ni dosa awak lah, awak semua berhala, awak lah tanggungjawab sekarang. Aku dah cerita dah. Gitu kan. Jangan kita katakan, itu tanggungjawab dia lah. Sebab tak, syarat kita, tanggungjawab kita ada juga. Iaitu tanggungjawab kita kena memberitahu. Kalau kita tak beritahu, kita tak melaksanakan tanggungjawab kita. Jadi sekarang mereka dah tahu dah. Sekarang ni terpulanglah pada awak. Awak nak tak nak kan? Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak, itu konsep kan, prinsip dia dalam Islam ni. Seorang tu tak akan menanggung apa yang dibuat oleh orang lain. Dosa orang lain tu terpulang pada dia lah. Tapi dengan syarat lah kan. Syarat iaitu kita mesti menyampaikan kepada dia, memberitahu kepada dia. Kemudian summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kemudian selepas daripada itu, kamu semua akan dikembalikan kepada Tuhan. Sekarang ni atas dunia ni tak akan ada tanggungjawab. Dosa-dosa awak, dosa awak. Jadi lepas daripada ni, kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ila rabbikum marji'ukum, tempat kembali kita, bukan tempat lain, balik kepada Allah. Fayunabbi'ukum, dia akan beritahu kepada kamu, dia akan bongkar kepada kamu, bima kuntum fihi takhtalifun, apa yang kamu kata, iaitu berbeza pendapat sini. Iaitu kamu kata Muhammad ni salah, kamu kata pendakwah ni tak betul, kamu kata orang yang beritahu Islam ni tak betul, apa kamu betul sedangkan kamu ni adalah tak betul. Semua tu akan diceritakan oleh Allah SWT yang kamu ni berkata macam ni, macam ni, macam ni tu. Ayat yang terakhir insya-Allah pada pagi ni, dan juga merupakan ayat yang terakhir daripada surah Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala penutupnya dalam ayat 165 ni, Allah Taala kata, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah yang telah menjadikan kamu ni sebagai khalaifah. Khalaifah tu merupakan plural, jamak. Jamak plural kepada perkataan khalifah. Khalifah tu maknanya ialah pengganti. Maknanya orang yang berganti. Kamu ni sambung ni, orang ni sambung macam ni. Itu maknanya khalifah. Jadi Allah Taala jadikan kita ni atas dunia ni sebagai khalifah sebenarnya. Kan? Allah ingatkan khalifah tu kerja apa? Kerja maknanya ialah orang yang sepatutnya berada atas bumi ni melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang tak nak terima, maka orang yang tahu ni akan ceritakan kepada dia, kamu ni salah, kamu ni dah lari daripada Tuhan. Allah Ta'ala ceritakan. Jadi Allah Ta'ala kata sini, dialah yang menjadikan kita ni, tugas kita adalah khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan kemudian Allah Ta'ala telah angkat sebahagian daripada kita di atas sebahagian yang lain. Apa maksud angkat sini? Maksud angkat ni Allah Ta'ala berikan sebahagian daripada tu, selepas daripada tu kan. Allah Ta'ala sebutkan darajat. Darajat ni maknanya ada orang kaya, ada orang miskin kan. Maknanya ada harta lebih, ada harta kurang. Itu maksud darajat tu. Jadi Allah Ta'ala telah warafa'a, itu maksud angkat. Angkat tu bukan maksudnya angkat tinggi, bukan. Tapi angkat tu maknanya diberikan kelebihan, diberikan harta, diberikan anak-anak, ada diberikan pangkat, ada diberi macam-macam kan. Semua tu sebenarnya untuk apa? Orang yang dapat benda-benda ni semua jaga-jaga sikit kan. Allah Ta'ala kata tu, liyabluwakum. Semua tu adalah tujuan dia untuk menguji kamu sebenarnya. Bukan saja-saja beri. Sebab itulah dapat anak, ujian. Dapat harta, ujian. Dapat pangkat, ujian. Semua tu ujian jaga liyabluwakum fima atakum, pada apa yang diberikan kepada kamu tu. Fima a'takum, pada perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kamu tu, jaga. Itu semua adalah ujian untuk kamu. Jadi perbezaan di antara kita, ada kita miskin, ada kita kaya. So orang kaya janganlah cemburu kepada orang miskin, janganlah dengki kepada orang orang miskin, jangan dengki kepada orang kaya. Orang yang tak berpangkat jangan dengki kepada orang yang berpangkat. Kenapa? Semua tu ujian. Kita kalau dapat benda tu mungkin kita tak berjaya kan.
kita tak dapat cater dengan baik. Jadi Allah Taala kata liyabluwakum fima atakum. Semua pemberian tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak test kita. Inna rabbaka sari'ul iqab. Allah Taala tu sangat cepat sangat cepat azab dia kepada orang-orang yang kafir. Wa innahu laghafurur rahim. Dan kepada orang-orang yang mukmin dia sangat-sangat ghafur dan juga sangat-sangat rahim. Makna berbeza tu kan. Kalau orang kafir, jagakan. Cepat tu macam mana? Cepat tu kadang-kadang atas dunia dia balas. Kalau tak atas dunia pun, dia mesti akan balas dekat akhirat kan. Kalau orang tu kufur, orang tu tak beriman. Jadi, setakat itulah saja kan. Sadaqallahul azim. Masya Allah kan kita tamat surah Al-An'am. Jadi akan datang insya-Allah kita akan bersama-sama masuk ke surah Al-A'raf. InsyaAllah iaitu muka surat 151 InsyaAllah jangan lupa bersama-sama dengan kita InsyaAllah pukul 6.15 pagi InsyaAllah selepas subuh lah selepas subuh setiap hari InsyaAllah moga-moga kita akan dapat InsyaAllah manfaatkan apa yang kita dapat ni untuk kita faham untuk diri kita dan juga kemudian kita akan sebarkan kepada orang lain InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.